yang dikasihi Yang Berhormat Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu, dan dihormati Ustaz Mat Husin, selaku Pengerusi Amanah dari Kelantan, Datuk Abdul Rahim, Ustaz Hafiz, Sesar Pengelola Keadilan Amanah Kelantan, Saudara Jeming, Ketua Pemuda Amanah Kelantan, Awan Kelantan, Wanjo dan semua tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sihat belaka? Sihat, boleh makan laksa ni. Tapi tak sempurna. Ada DJ je kita. Patut buat konsert di Kelantan boleh buat konsert dah. Kita pun dah baju hijau. Saya pas sekarang ni. Dulu tu saya pas sebab tak ada konsert, sekarang ada konsert. Kita boleh balik Kelantan dah dengan konsert. Jadi itulah pas hari ini. Apa yang dulu waktu jadi pembangkang dulu tak boleh berlaku. Konsert tak boleh, hiburan tak boleh, panggung wayang tak boleh, judi tak boleh, arak tak boleh. Hari ini bila jadi kerajaan di pusat, halal berlaku. Sampai di Kelantan ini, apa yang telah dicegah oleh almarhum Tunku Dr. Aziz hari dulu, hari ini boleh berlaku. Inilah perubahan besar yang berlaku dalam PAS hari ini. Ini istiqamah kepala otak dia yang dia cakap dulu, fastaqim. Bila jadi kerajaan lupa berlaku. Ini yang Abraham Lincoln sebut, bekas Presiden Amerika Syarikat sebut, if you want to test a man, give him poll. Jika kamu nak menilai kemampuan seorang pemimpin, kejujurannya, bagi dia kuasa, baru dia tunjukkan belang dia. Dan hari ini kita boleh tengok belang PAS hari. Kita tidak bicara tentang PAS di zaman Tunku Dr. Aziz dulu. Zaman almarhum lah kita belajar tentang perjuangan Islam. Kita belajar tentang politik Islam. Kita belajar bagaimana Tunku Dr. Aziz boleh mengharmonikan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, sehingga PAS dihormati oleh rakan-rakan kita dalam bukan Islam. Tapi apabila perginya almarhum Tunku, PAS berubah sikap, tidak boleh untuk duduk bersama dengan parti yang bukan Islam, tapi DAP saja. Yang tak boleh duduk dengan PAS ni DAP saja. FCA boleh. Oh, pening kamu. Sedangkan FCA ni pernah buat demonstrasi menolak hudud. DAP tidak benar. DAP pernah bersama dengan PAS ketika Abang Tunku Dr. Aziz. Ketika itu MCA buat demonstrasi menolak hudud. Dan 30 tahun di Kelantan ini, rakyat Kelantan dijanjikan untuk dilaksanakan hudud. Bila ditanya kepada PAS, kenapa tak laksana hudud lagi? Orang Kelantan tunggu. Ada yang dah meninggal tunggu hudud, tak tiba-tiba. Order hudud, konsert mari. Itu yang dikatakan. Order barang lain, sampai barang lain. Jadi duk tunggu hudud, dijawabnya apa? Dijawabnya, kita tak boleh laksana hudud lagi di Kelantan ni, kerana kita tidak ada power di pusat. Kita tidak ada kuasa lagi di kerajaan pusat. Tunggu kita ada kuasa dulu baru kita boleh laksana hudud. Tapi dah 3 tahun hari ini PAS jadi kerajaan. Hari ini PAS jadi kerajaan dengan UMNO, dengan parti berkhianat bersatu. Jadi Menteri Agama, hari ini menteri yang uruskan agama dalam negara kita ni daripada PAS. Tapi sepatah haram pun tentang hudud tak disebut. Betul tak?
Tak tahulah di Kelantan di Sabah ke apa. Tapi tak pernah dengar ada wuduk. Dulu nak buat wuduk katanya kena pindah dulu Akta 355. Dan disebut RU 355. Dituduhnya kita menentang RU 355 sampai Abang Mat Sabu jadi mangsa. Pecah PAS. Kononnya nak pindah RU 355. Bawa private members bill. Usul persendirian untuk pindah RU 355. Bila diberikan peluang untuk bentang, tangguh. Bentang, tangguh. Sampailah pilihan raya. Dah dekat pilihan raya, bawa berpuluh-puluh bas seluruh negara berimpun di Padang Merbok. Tak tahulah kok ada yang hadir hari ni pernah pergi Padang Merbok berimpun dulu. Kok Jeming pernah pergi, wallahualam. Itu yang dia marah sangat kat Dia Amar tu. Pergi dengan baju ungu, berimpun. Kami nak hudud, kami nak pindah RU 355. Tapi hari ini bila jadi kerajaan dah 3 tahun, tak bunyi butir pun nak pindah RU 355. Jadi di mana kita nak letakkan harapan kita pada PAS hari ini? Ternyata PAS dah tipu rakyat Kelantan. Ternyata PAS dah gunakan agama untuk meraih undi orang Melayu Islam. Jadi kita sebagai orang Kelantan tak boleh lagi nak mengharapkan pada PAS untuk perjuangkan Islam. Soal ustaz-ustaz dia nak mengajar di sekolah, di surau, di masjid, itu ilmu agamanya. Tapi bila kita nak memilih parti untuk mentadbir negara, mentadbir negeri, menjadi pemimpin kerajaan, kita perlu memilih pemimpin yang ada amanah dan jujur dengan perjuangan kita. Kalau betul nak buat Islam, laksanakan betul-betul. Jangan gunakan agama ini untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Kononnya Melayu terancam, Islam terancam. Tapi yang menjadi ancaman pada orang Melayu ini adalah pemimpin-pemimpin UMNO yang dituduh rasuah, didakwa rasuah dan dihukum rasuah. Bila berlaku kes rasuah yang teruk pada golongan UMNO, mereka berdiam diri. Ini bukan ajaran Islam yang sebenar. Kalau dulu mereka lah yang mengajar kita Ar-Rashi wal-Mutashi finnar, kita pun pakai hafal belaka hadis tu. Pemberi rasuah, penerima rasuah, tempatnya di neraka. Tapi bila kawan mereka, pemimpin UMNO, didakwa, dihukum, diam 1000 bahasa. Malah lebih teruk apabila ada ustaz mereka, ustazah mereka yang kononnya membela Najib, mengatakan ini musibah. Hukuman ke atas Datuk Seri Najib itu satu musibah. Dan jangan kita meraihkan musibah itu. Sedangkan apa yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib adalah satu keputusan mahkamah. 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi bahawa Datuk Seri Najib telah bersalah memecah amanah wang rakyat, wang asasi. Tapi tidak ada satu pun kenyataan daripada mana-mana pemimpin PAS yang menghentam ataupun mengkritik Najib Razak atau mana pemimpin-pemimpin UMNO sekalipun. Dan kita sebagai orang Islam, orang Melayu dalam negeri Kelantan ini perlu sedar bahawa soal nak mengajar agama, soal ketokohan agama mereka, itu soal dalam bidang agama. Tapi dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran, dalam bidang kenegaraan, PAS memang sudah tidak layak untuk menjadi peneraju mana-mana kerajaan dalam Kelantan ataupun dalam negara ini. Sebab Allah dah menyebut inna khaira bersajar qawiyul amin.
sebaik-baik orang yang kita nak ambil sebagai pemimpin untuk memegang amanah bekerja adalah mereka yang ada kompetensi, mereka yang ada kekuatan, ada kebijaksanaan, dan juga yang kedua perlu yang amanah, al-qawiyyu amin. Adakah pas amanah dengan tanggungjawab mereka hari ini? Kita pilih pemimpin untuk jaga kita. Bila kita bercakap tentang rasuah, itu soal yang besar. Sebab rasuah ini duit kerajaan tiris. Dikatakan setahun 60 bilion duit kerajaan tiris hilang dari rasuah. Dan rasuah kita ini di tangga yang ke-62 hari ini, negara kita tangga yang ke-62 dalam negara. Dalam dunia, kita tempat yang ke-62. Waktu Pakatan Harapan Perintah dulu, tempat 51, hari ini 62. Bila PAS jadi kerajaan, rasuah makin teruk. Apabila mereka tidak ada amanah, mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin yang boleh bebaskan diri daripada rasuah pilihan dan sebagainya, maka mereka bukan lagi pemimpin yang boleh kita angkat sebagai kerajaan dalam negeri ini maupun dalam negara. Dan kita nak pilih pemimpin ini, pemimpin yang boleh menjaga kepentingan kita, pemimpin yang boleh menjaga kebajikan kita. Sebabkan rasuah bila duit tiris, duit hilang, banyak manfaat untuk rakyat ini tidak boleh diselesaikan. Hari ini rakyat di seluruh negara berhadapan dengan satu masalah besar, iaitu masalah harga barang yang mahal, betul tak? Di mana-mana orang bercakap tentang harga barang. Dan harga barang yang mahal ini lebih teruk apabila hari ini wang kita semakin merosot. Mata wang kita semakin merosot. Sedangkan di Thailand, di Indonesia, mata wang mereka meningkat. Kalau dulu kita boleh guna duit Malaysia di Thailand, di Indonesia, hari ini saya ingat kalau pergi sepadan di Golok ke di mana pakai hitam sebelah pakai hitam pakai apa? Tapai ke apa ke? Memang dah tak boleh diterima lagi. Sebab makin lama makin teruk, makin dah tak ada nilai. Jadi apabila wang meningkat, tukaran mata wang asing kita merosot, mata wang Amerika meningkat, harga barang kita akan makin naik. Sebab Malaysia ini, harga barang makanan ini banyakkan kita import. Kita import 60 bilion setahun. Bila kita import, mata wang kita murah, kita pasal beli dengan dolar Amerika Syarikat, harga barang akan lebih meningkat. Jadi bila harga barang naik, kita nak minta bantuan dengan siapa? Harga barang naik, gaji tak naik, betul tak? Jadi kita nak kena minta bantuan dengan kerajaan. Tapi kerajaan tak bantu. Apa yang diumumkan sepatutnya kerajaan tambah subsidi. Tapi apa yang berlaku? Kerajaan UMNO ini, dipindah sebagai Sabri ini, bukan dia tambah subsidi, dia tarik balik subsidi. Subsidi ayam ditarik, subsidi minyak ditarik, subsidi telur ditarik, subsidi tepung ditarik. Dan akhirnya harga-harga barang ini naik teruk. Dan kita kena tahu kenapa subsidi ditarik. Subsidi ditarik sebab kerajaan tidak ada duit. Kerajaan dah tak nak pitih. Macam mana nak ada pitih? Kalau rasuah teruk, pecah amanah itu teruk, penyelewengan itu teruk, sehingga berlaku keterisan 60 bilion setahun. Dan orang Melayu boleh buat tak heran je dengan rasuah ini. Ini tak boleh dibenarkan dalam negara. Kita sebagai parti amanah, ahli amanah Pakatan Harapan, perlu sedarkan kawan-kawan kita, perlu sedarkan kaum keluarga kita, bahawa selagi mana rasuah tak dibendung dalam negara ini, selagi itulah rakyat akan hidup susah dalam negara ini. Jadi PRU ini penting. PRU ini penting untuk kita buat perubahan. Kalau rasuah itu tidak dibendung, nak bendung rasuah, kena tukar kerajaan. Tidak ada pilihan lain.
Sebab Pakatan Harapan dah buktikan sepanjang 22 bulan kita dapat perintah dengan baik. Tidak ada mana-mana menteri kita yang disabit atau didakwa dengan kes rasuah. Mamat Sabu, Presiden kita, jadi Menteri Pertahanan, kementerian yang paling mudah nak ambil duit, paling mudah nak curi duit. Tapi Mamat kupar pun dia tak curi. Kadang-kadang saya rasa, betul ke aku ikut Mamat ni? Makin lama aku makin susah. Patutnya dia boleh beli macam-macam. Kementerian Pertahanan jangan risau, order saja, barang tak sampai duit bayar. Apa yang berlaku pada kapal ICS? Order 6 biji kapal bertempur, sebiji pun tak sampai. Sepatutnya tahun 2022 ini siap sebiji, tapi sebiji sebuah pun tak sampai. Butir pun tak ada kapal tu. Nah, order 6 biji, butir pun tak sampai. Tapi duit 6 bilion dibayar. Sampai sekarang SPRM diam, tak kata sepatah. Yang didakwa satu kontraktor, kononnya itu bekas tentera, bekas pegawai Angkatan Tentera Laut, tapi didakwa pecah amanah 20 juta. Yang dibayar 6 bilion. Kalau dia didakwa pecah amanah 20 juta, yang hilang itu 6 bilion, mana hilang lagi 5 bilion lebih yang tidak disiasat dan tak didakwa? Siapa menteri yang bertanggungjawab? Siapa menteri yang memainkan peranan untuk mensolap semua duit-duit? Sebab itu dulu waktu PAU 14 kita janji pada rakyat Malaysia, kalau kita menang, kita akan siasat kes 1MDB. Dan kita tunaikan janji kita. Tapi puak-puak haram jalan ni kata kita kecil. Mana ada kita kecil? Kita ada janji kita akan siasat kes 1MDB. Dan kita siasat, kita dakwa. Dan 3 mahkamah putuskan Najib bersalah. Bukan kita hakim. Hakim yang tertinggi, ketua hakim negara, orang Kelantan. Ni pertama kali lepas turun Naik Aziz jumpa seorang di Kelantan orang bijak. UMNO tak bijak belaka masuk apa hari ni. Jadi dah putus dalam kes MDB, Najib bersalah. Kebanyakan pemimpin negara ni, mana-mana negara pun kebanyakannya, orang rumah kita ni ataupun bini kita ni tumpang kekayaan kita. Kalau kita pemimpin, kita ambil piti, kita bagi kat bini kita sikit. Dia nak beli barang emas ke, dia nak beli beg tangan ke. Tapi Najib ni lain, bini dia pun rasuah juga. Bini dia pun boleh mengatur projek juga. Dan Rosmah juga. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Hukuman denda paling tinggi dalam sejarah negara. 900 juta lebih. Terkejut habis. Peguam-peguam dalam Malaysia ni tak pernah dengar tinggi itu denda. Tapi itu undang-undang yang diluluskan zaman Najib. Jangan main-main dengan rasuah. Kalau tak ada duit, jangan ambil rasuah lah. Sebab dia punya hukuman ya, denda 5 kali ganda duit rasuah itu. Mana-mana pegawai kerajaan ke, pegawai yang kita kata agensi kerajaan ke, kalau terima rasuah RM2,000, kalau salah denda RM10,000, 5 kali ganda. Penjara lain. Jadi Rosmah ini kena denda 900 juta lebih. Sebab nilai rasuah dia 180 juta. Lekali dengan 5. Dan dia ada 3 kes. Itu pun 1 kes. Di 3 kes jadilah 900 juta lebih. Jadi itu hukuman cukup tinggi. Suami isteri lakukan rasuah dalam negara kita. Dan itu kita tunaikan janji kita. Sebab itu dalam isu SCS ini, dalam kapal bertempur ini, kalau kita nak tahu menteri mana yang terlibat, menteri mana yang solap duit, kerajaan Kelantan kena bagi undi lagi sekali kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negara. Sebab kita janji kita akan siasat kes ini sampai ke lubang cacing.
Kalau SPRM hari ini boleh tutup apa-apa siasatan, insya-Allah Pakatan Harapan tak akan tutup mana-mana kes. Itu baru kapal SCS. Zaman Datuk Seri Najib jadi Menteri Pertahanan dulu, hilang pula kapal. Bukan hilang kapal, duit 500 juta didakwa di Perancis, rasuah kapal selam. Kapal selam sampai submarine. Tapi sampai sekarang tak tubik-tubik. Duduk di dasar laut. Kapal selam tu duduk di dasar laut, 500 juta tirih. Zaman Najib. Dan kes rasuah itu membawa kepada kematian mendiang Atrantuya. Ini banyak cerita-cerita misteri yang boleh dirungkaikan kalau kita jadi kerajaan semula. Jadi, apa yang saya nak sampaikan di negara kita ini, keadaan rasuah cukup teruk. Dan lebih teruk apabila orang yang rasuah itu diangkat sebagai bosku pula. Dulu mungkin orang Melayu, orang UMNO tak percaya yang Najib ini ambil duit. Dia panggilnya malu bosku. Saya pun rasa malu. Macam mana orang kita boleh anggap rasuah itu satu benda yang tak payah malu. Mula ambil piti rakyat ratus juta, ribu juta, bilion, tapi jangan rasa malu. Itu yang disebut malu apa bosku. Tapi hari ini sebabkan kemaluan dia yang begitu tinggi, duduk dalam penjara, kita panggil nama manja, merpati. Hari nama baru, bukan lagi bosku, bukan lagi mak sakau, tapi hari ini merpati. Merpati 2 Joli kalau bahasa dulu orang tua-tua. Kalau nak jadi merpati 2 Joli, dia tunggu Rosmah masuk sekali ya, baru jadi merpati 2 Joli. Tapi kita bukan nak meraihkan pemenjaraan Datuk Seri Najib, bukan. Bukan kita nak tertawakan dia. Tapi kita kena ambil pengajaran. Kita kena ambil pengajaran, pemimpin itu perlu amanah. Pemimpin itu perlu jujur dengan tanggungjawab dia. Dan kita rakyat Malaysia perlu tunjukkan pendirian kita, prinsip kita. Yang pemimpin tidak boleh pecah amanah, tidak boleh seleweng. Walaupun kamu berada dalam kerajaan, dikata kerajaan PAS, kerajaan Islam. Kalau duit kita bagi 400 juta duit royalty, Jeming ingatkan bolehlah selesai masalah air di Kelantan. Tapi rupanya dibeli bisnis. Walaupun itu bukan rasuah, itu bukan penyewengan, itu bukan pecah amanah, tapi moral sebagai pemimpin itu tidak ada. Ada banyak masalah di Kelantan. Kita di luar sana tengok gambar macam-macam. Kita nak pergi order teh tarik. Rupanya di Kelantan setiap rumah ada teh tarik. Tak payah mancur dah. Masalah banjir yang tak selesai. Sedangkan masalah banjir ni boleh selesaikan dengan projek tempatan banjir. Di Penang alhamdulillah jarang berlaku banjir. Sebab banyak projek-projek tempatan banjir dibuat. Tapi di Kelantan ni rakyatnya hidup susah. Tapi yang diselesaikan bukan masalah rakyat, tapi masalah untuk bermewah dengan kereta Mercedes-Benz. Dan ini tidak dinafikan oleh kerajaan PAS. Sebab itu kita perlu menilai betul-betul. Kadang-kadang orang kita dia terpukau dengan ketokohan agama itu. Kalau saya cakap ketokohan agama itu ilmunya. Sebab dia ustaz. Kalau saya peguam, tuan-tuan panggil saya mengajar undang-undang di surau di masjid, saya pun popular di masjid. Tapi orang kita tak nak dengar cerita undang-undang. Dia lebih suka pada cerita agama, alhamdulillah. Tapi kita nak pilih pemimpin, nak pilih kerajaan, Allah dah tetapkan 2 prinsip, iaitu Al-Qawiyul Amin. Dan kita kena pegang prinsip ni betul-betul. Tadi Saudara Wan Jo sebut sikit tentang kes Zahid Hamidi. Kes
kes dah putuskan oleh mahkamah. Tapi kita jangan lupa, Datuk Seri Zahid Hamidi ni ada 2 kes. Ini kes terima rasuah daripada syarikat, dapat kemudahan visa pekerja asing. Satu lagi kes pecah amanah. Itu ada 47 pertuduhan. Sebab dia ambil yayasan Akal Budi yang kononnya digunakan untuk bantu ataupun membina, menguruskan rumah anak yatim, tapi duit itu dibayar dekat kredit dia, dibelanjakan untuk peribadi dia. Dia telah dituduh pecah amanah dan hari ini telah dipanggil membela diri. Jadi dia ada kes prima facie dalam kes pecah amanah itu di Kuala Lumpur. Yang berlaku semalam ini di Shah Alam. Hakim putuskan pihak pendakwaan gagal untuk buktikan kes. Itu keputusan hakim, kita kena hormat. Tapi dalam kes itu melibatkan duit rasuah 6-7 juta duit cash dalam sampul. Mungkin pihak pendakwaan ada buat kesilapan, tak terangkan sampul itu. Sampul itu besar mana, duit cash itu dalam nilai berapa, itu tak diterangkan. Tapi faktanya, duit rasuah itu telah diberikan. Dan dalam kes itu juga, Datuk Seri Zahid telah mengaku, ataupun dalam keterangan itu, walaupun dia belum bagi keterangan, tapi ada keterangan yang menunjukkan dia terima 200,000 dana politik. Kita tak kira lah dana politik ke, dana peribadi ke. Tapi apa yang kita nak tunjukkan dalam semua kes-kes yang berlaku hari ini, betapa banyaknya wang negara, wang rakyat yang dirih masuk ke poket peribadi mereka. Dalam kes Abdul Aziz Rahim, digugurkan kes, ditarik balik, pendakwaan tarik balik kerana ada 6 orang saksi memberikan satu surat akuan bersumpah. Tapi surat akuan bersumpah itu tidak dites lagi di mahkamah. Semua ini diputuskan oleh pihak pendakwaan, pihak peguam negara sebagai satu perkara yang boleh terima untuk gugurkan kes. Kita puas hati ke tidak? Kita tak puas hati sebagai rakyat. Sepatutnya semua keterangan ini diuji di mahkamah. Dia berlaku macam kes Zahid Hamidi tu. Sebab tu bila dia menang je, dia kata mahkamah adil. Sebab tu dah kalah itu mahkamah tidak adil. Ini pun pangai-pangai dalam cerita Piramli juga. Kita tak puas hati dengan berlaku dia kes Aziz Rahim. Apa yang diputuskan oleh mahkamah dalam kes Zahid Hamidi. Kalau kita tak puas hati, kita kena tegakkan kembali keadilan ini. Dan tegakkan keadilan kebenaran ini, kita kena kembalikan Pakatan Harapan ke Putrajaya. Boleh atau tidak? Kita tidak ada pilihan lain. Pilihan yang kita ada meletakkan kembali Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan lah satu-satunya parti, satu-satunya koalisi muafakat, parti politik yang konsisten menentang rasuah. Jangan kita pandang rasuah ini benda kecil. Mana-mana negara tidak akan mengampunkan puing-puing mereka yang rasuah. Di Jakarta, jutaan rakyatnya bangun ke jalanan menurunkan Suharto. Begitu juga di Filipina. Hari ini di Malaysia kita dah jatuhkan mereka, tapi belum cukup. Kita kena jatuhkan mereka kesemuanya kerana UMNO ini, kesemua pemimpin mereka sayang pada rasuah. Jadi PAYU 15 ini adalah pilihan kita, adalah medan kita, adalah masa kita yang cukup sesuai, paling sesuai untuk kita kuburkan terus UMNO daripada pemerintahan negara pada hari. Kuburnya UMNO, maka berkuburlah PAS. Bukan kita nak benci pada PAS, tak. Saya datang hari ni pun warna hijau lagi baju. Buka-buka amari, baju oren saya dah habis. Rupanya baru habis convention lepas mamat. Baju tak sempat basuh.
Yang tinggal warna hijau. Hijau masih di hatiku. Tapi yang kita sayang, rakyat Kelantan. Yang kita sayang, orang Melayu Islam. Kita bagi peluang kepada menteri dah jadi, orang dah jadi menteri agama. Bila jadi menteri, tanggungjawab kamu, jaga rakyat. Jaga kebajikan rakyat. Tapi apabila jadi menteri, tiba-tiba kos haji nak naik. Ini menggemparkan kita. Kita ingat bila PAS jadi menteri agama, kos haji makin murah. Jawapan Ustaz Zeri apa? Bukan dia jawab, kot lah, kita akan kaji semula. Saya akan buat rayuan bagi orang Melayu. Kita akan semak duit tabung haji ada berapa. Tapi jawapan dia, Allah tak paksa orang Islam ni buat haji kalau tak cukup PT. Ini jawapan Menteri PAS yang tak prihatin pada rakyat. Yang kita petikaikan adalah ketidakprihatinan mereka pada rakyat. Ketidakbertanggungjawab mereka terhadap orang Melayu Islam. Dan kita uruskan tabung haji, pulih semula duit. Mana segala keuntungan itu? Kenapa tak digunakan untuk bantu orang Melayu, orang Islam yang susah untuk pergi buat haji? Ramai lagi orang Ketereh, orang Musang, orang Macang, orang Pasir Putih yang belum buat haji. Kerajaan kena bantu. Subsidi ni duit kerajaan, duit rakyat. Tapi inilah sikap Menteri PAS. Nak jawab dia itu tak salah. Memang tak salah. Memang dalam hukum pun, hukum dia panggil hukum Al-Wad'i. Mana kata kalau mampu baru buat haji ke, hudud ke, itu hukumnya. Tapi yang kita petikaikan sikap prihatin mereka. Tidak ada keprihatinan langsung mereka kepada rakyat. Jadi ini yang saya sebut tadi. When you want test a man, give him power. Itulah memberikan kuasa kepada PAS untuk mentadbir. UMNO juga telah mentadbir 60 tahun. Pakatan Harapan juga merintah 22 bulan. Rakyat hari ini boleh buat pilihan mana satu yang kita nak pilih. Jangan percaya dengan permainan politik kolonial kita kencing rakyat. 22 bulan banyak yang kita buat. GST kita batalkan. Tol kita turunkan 20% walaupun di Kelantan tak ada tol. Minyak kita turunkan. Harga barang kita dapat turunkan. Kalau zaman Pakatan dulu harga ayam sekor, sekilo RM6, hari ini RM9. Boleh bezakan. Betapa seriusnya Pakatan Harapan mentadbir kerajaan Putrajaya untuk kepentingan rakyat. Jadi ini macam-macam lagi yang kerajaan Pakatan Harapan buat dulu. Jadi tugas kita sebagai ahli amanah, tugas kita sebagai penyokong Pakatan Harapan untuk jelaskan semua ini pada rakyat di bawah, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kaum kerabat kita, kaum keluarga kita, bahawa di Malaysia ini nak selamatkan rakyatnya, nak majukan negaranya, hanya ada satu pilihan, iaitu Pakatan Harapan bantah semula Malaysia ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.